Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jumlah kes positif baru juga telah menunjukkan penurunan sejak beberapa hari yang lalu. Jika tren penurunan ini berterusan untuk tempoh 2 minggu yang akan datang, insya-Allah kita akan dapat mengawal wabak COVID-19 ini daripada terus menular. Namun begitu, kita tidak boleh mengambil mudah situasi yang sedang pun berlaku ini. Penularan wabak ini masih di peringkat pertengahan dan memerlukan tindakan pencegahan serta kawalan yang berterusan. Malahan, usaha-usaha mencegah wabak ini mesti diperhebatkan lagi bagi memutuskan rantaian penularan jangkitan. Ini termasuk memberi tumpuan khusus kepada kumpulan-kumpulan sasar yang dikenal pasti menjadi punca penularan wabak ini. Sehubungan itu, berdasarkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pakar-pakar perubatan, kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu daripada 15 April sehingga 28 April 2020. 15 April sehingga 28 April 2020. Baik, dalam perutusan khas yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada petang tadi, telah pun disebutkan bahawasanya Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan bermula 15 April sehingga 28 April 2020. Makanya ada 2 minggu lagi tempoh itu akan dilanjutkan dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam kita meladeni dan juga menekuni apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah untuk kita living a new normal. Yang ini merupakan salah satu daripada perkara asas yang perlu untuk kita takuni dan juga kita tekuni
bersama kerana apa yang ingin dihasratkan oleh pihak kerajaan sendiri adalah untuk kita melihat makanya lanskap dan juga atmosfera aktiviti manusia serta interaksi antara manusia sudah berubah, tidak lagi seperti dulu, dan bagaimana kita berubah untuk menjadi bangsa dan juga menjadi masyarakat yang lebih baik. Maka bicara naratif pada malam ini, apabila kita bercerita tentang Perintah Kawalan Pergerakan dan juga inisiatif dan serta dasar kerajaan, sudah semestinya kita juga bercerita tentang industri-industri yang banyak terjejas, dan kegusaran oleh kepimpinan tertinggi negara juga melihatkan tentang aktiviti perniagaan yang telah pun terjejas bukan sahaja disebabkan oleh PKP tetapi juga disebabkan oleh pandemik COVID-19. Namun satu perkara yang boleh diberikan perhatian dalam industri ini adalah ekonomi digital, yang mana ekonomi digital ini merupakan satu penerusan aktiviti ekonomi tetapi corak dan juga pengisian itu sudah berbeza. Maka cara dan juga interaksi manusia juga sudah berbeza dalam ekonomi digital ini. Jadi pada malam ini itulah perkara yang akan kita gambarkan dan juga kita bawakan bersama dengan anda dalam bicara naratif ekonomi digital, manfaat untuk semua. Semuanya seketika nanti dalam bicara naratif. Assalamualaikum kepada semua orang Sarawak, terutama orang di Kuching tu. Saya Muhammad Najib bin Hassan, doktor di Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching. Saran saya untuk semua, nombor 1, amalkan cuci tangan betul antara kita semua tu. Nombor 2, kena amalkan social distancing, jarak-jarak 1 meter kita berada di luar. Nombor 3, jangan kita terkayuh-kayuh, jangan kita ngelayuh. Kita mesti duduk diam di rumah tu waktu movement control order tu dipulang. Semoga kita semua terhindar daripada wabak COVID-19. Terima kasih. Kerajaan membantu majikan untuk mengekalkan pekerja di syarikat masing-masing. Untuk membina semula kapasiti dan potensi seseorang itu mungkin mengambil kos yang lebih besar. Maka kita telah bersetuju untuk memperkenalkan program subsidi upah di mana kerajaan membantu majikan untuk mengekalkan pekerja di syarikat masing-masing. Kerana sekarang ni kebanyakan syarikat tidak ada pendapatan, tidak ada keuntungan akibat pelaksanaan PKP. Dan kita tidak mahu syarikat-syarikat ini mengambil arisan ini untuk membuang pekerja-pekerja di dalam syarikat masing-masing. Maka kerajaan telah bersetuju untuk membantu membiayai upah berjumlah RM600 bagi seorang pekerja yang berpendapatan bulanan kurang RM4,000. Dan ini melibatkan kos yang besar iaitu RM5.9 bilion dan insya-Allah akan membantu 3.3 juta pekerja dalam negara. Dengan usaha ini harapan kita ialah majikan dapat dibantu aliran tunai mereka, pada masa yang sama kita dapat mengekang daripada tindakan membuang pekerja-pekerja dalam syarikat-syarikat yang berkenaan. Teruskanlah cekal, kuat dan bersemangat. Yakinlah kita akan dapat atasi dugaan ini bersama-sama. Stay at home, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti menang. Pastikan penjarakan sosial, kita pasti menang. Break the chain, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Lain-lainnya, kita mesti menang. Stay at home, kita mesti menang. Break the chain, kita mesti menang. Pada hal lainnya, kita mesti menang. Kita duduk rumah, kita mesti menang. Putuskan rangkaian COVID-19, kita mesti menang. Break the chain, dan kita mesti menang. Rakyat Malaysia, patuhilah PKP. Kita mesti menang. Patuhilah setiap arahan daripada pihak kerajaan. Tinggal di rumah, putuskan rantaian, kita mesti menang.
Baik, kendati pun di sebalik hujan lebat dan juga ribut yang melanda, sudah pasti pelangi akan hadir selepas setiap dugaan dan juga kita kata cabaran yang melanda. Dan ini seperti mana yang diilhamkan dan juga dihasratkan oleh kepimpinan tertinggi kerajaan untuk melihat kita mesti menang dalam kita mengharungi pandemik wabak COVID-19 ini. Dan sudah semestinya kegusaran ramai pihak khususnya untuk melihat kesan domino dari segi aktiviti perniagaan yang bermula apabila aktiviti manusia itu dihadkan, dan ini memberikan sedikit kegusaran kepada pemilik-pemilik perniagaan mahupun kepada pengguna sendiri. Tetapi satu perkara yang perlu untuk ditamsilkan dan juga perlu untuk ditekuni bersama, ekonomi digital adalah salah satu bentuk ekonomi yang sedang berkembang luas, bukan sahaja dalam sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, tetapi sedari dulu lagi. Dan bagaimana kita memberikan penumpuan kepada ekonomi digital ini dan bagaimana pula ia memanfaatkan negara secara keseluruhannya. Untuk bercakap tentang topik kita, ekonomi digital, manfaat untuk semua, saya amat bersahati pada malam ini bersama dengan Datuk Fazli Shah, Ketua Pegawai Strategi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC. Assalamualaikum, selamat malam Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Terima kasih. Dalam kita melihat mungkin banyak sektor ataupun industri yang terjejas disebabkan pandemik COVID-19 ini. Ada satu penumpuan yang boleh kita berikan iaitu tentang ekonomi digital. Tetapi aliran dan juga pemahaman asas tentang tamsilan ekonomi digital itu mungkin masih ramai yang belum melihat suruhan yang mendalam tentang apakah itu ekonomi digital. Mungkin Datuk dalam kesempatan ini boleh memberikan sedikit perkongsian dan penceritaan kepada kita bagaimanakah ekonomi digital itu bergerak dan apakah sebenarnya tafsiran sebenar ekonomi digital itu, Datuk? Ya, pertama sekali terima kasih Ismail kerana sudi mengundang saya bagi pihak MDEC pada malam ni. Kalau boleh saya mula, bila kita dengar ekonomi digital tu, kita mungkin membayangkan sesuatu yang rumit, yang kompleks, ya. Mungkin kita membayangkan drone, AI, data, benda-benda semua ni yang macam agak luar daripada capaian. Tetapi sebenarnya ekonomi digital ni, dia macam kita biasa je. Kita jual, beli macam biasa. Kita membekal, kita menghantar, kita mempromosi, kita mengiklan. Perbezaan dia hanya daripada segi peralatan dan keterangkuman tentang kita pakai sistem-sistem online. Ya. So saya daripada 2-3 minggu lepas, bila kita lihat daripada segi MDEC, ia agak menggalakkanlah bahawa dalam situasi ini bila kita mematuhi PKP, kita tak boleh keluar ke office, memang susah pun nak keluar, bukan kata nak membeli belah, tapi pencapaian kita atau akses pada benda-benda yang dah kita boleh anggap biasa pada kita sekarang dah limited, ya, terhad. Jadi agak menggalakkan bila solusi-solusi daripada ekonomi digital ni ataupun platform-platform digital ni sekarang memberikan kita manfaat, menyenangkan kehidupan kita pada waktu ini yang menghadapi cabaran daripada wabak COVID ini. Ya. Okey, dalam hal itu apabila Datuk melihatkan kepada keterangkuman ataupun keseluruhannya, ekonomi digital itu banyak melibatkan transaksi antara peniaga dan juga pengguna, dan platformnya itu mungkin sudah berbeza dengan platform fizikal yang kita gunakan selama ini. Tetapi apakah sebenarnya manfaat yang boleh diperolehi untuk kedua-dua belah pihak? Maknanya win-win situation yang diberikan kepada peniaga dan juga pengguna dalam memanfaatkan ekonomi digital ini. Ya, ada banyak kelebihan kalau kita memakai sistem-sistem atau platform digital. Tapi yang paling utama ialah kelajuan, speed to market. Betapa cepatnya, saya tak boleh kata dia senang sebab memang ada learning curve. Pada awalnya kita kena belajar macam nak pakai sistem-sistem alat-alat ini. Tapi selepas kita dah mahir, walaupun tidak terlalu mahir, tapi bila kita dah bermula dan kita sudah saksikan ini dalam kumpulan-kumpulan e-usahawan kita daripada program MDEC juga. Bila kita dah cukup, bukan kata nak matang lah, tapi kita dah baru mula pun kita immediately secara awalnya kita nampak efek pada bisnes itu sangat bagus. Okey. Baik, dan sudah tentu kalau kita bercerita juga dan juga banyak kita menekuni tentang ekonomi digital ini, tidak lengkap rasanya kita tidak bercerita tentang peralatan yang sesuai ataupun tools yang perlu digunakan dalam membangunkan dan juga membangkitkan ekonomi digital ini. Antara lain, sudah semestinya kita memerlukan rangkaian internet, kita memerlukan tentang ketercapaian internet itu sendiri, dan kita memerlukan gadget-gadget yang penting untuk menjalankan perniagaan ekonomi digital. Tetapi persoalannya tentang
kalau kita boleh melihat kepada peratusan pemilikan kita kata gadget dan juga capaian internet di Malaysia sendiri sudah meningkat dari semasa ke semasa. Adakah dengan capaian ekonomi digital itu juga boleh meningkat dari semasa ke semasa, melihatkan kepada keterangkuman capaian internet dan juga penggunaan alat-alatan yang berasaskan internet itu untuk merealisasikan hasrat ekonomi digital? Ya, kalau kita lihat daripada secara luas ya, di Malaysia kita ada lebih kurang 87.4% penduduk kita, masyarakat kita yang ada akses pada internet. Tak kira daripada laptop ke, daripada iPhone ke, daripada Android. Tapi kita dah mula ada akses. Itu antara tertinggi di Asia Tenggara. Okay. Kalau kita ikut pun perjalanan itu dalam perkhidmatan yang kita pakai, benda ni mungkin baru tapi bukanlah asing untuk kita. Per kapita penduduk, kalau dikira secara per kapita, penduduk Malaysia kita antara yang paling aktif atas platform-platform seperti Facebook, ya. Instagram, Ismail pun tahu, mungkin kat rumah jiran, anak beranak semua dah tahu pakai Instagram, pakai WhatsApp. So pendekatan pada teknologi digital ni bukan satu yang asing. Tapi ada banyak orang yang mungkin merasakan penggunaan sebagai orang biasa atau consumer itu sangat berbeza daripada penggunaan sebagai pengusaha atau bisnes. Tapi kita lihat macam pada situasi semasa sekarang kan, kalau kita mungkin ambil topik e-bazar. Ini memang satu topik yang hangat, daripada Kuala Lumpur sampai Terengganu sampai Sabah Sarawak, kita semua sekarang bimbang tentang apa akan jadi pada ujung bulan ni bila kita mula Ramadan. Tapi kita alhamdulillah kita dalam satu masa, satu point dalam sejarah mana solusi itu boleh dicapai. Kita pakai Facebook, kita pun lihat orang Malaysia ni actually sebenarnya sangat resourceful kan. Dia tak tunggu pun sampai kerajaan nak bergerak. Betul. Kalau kita lihat sekarang apa yang kita nak beli pada waktu Ramadan, tak kira lah kalau baju kelawar ke, baju Melayu ke, makanan untuk Ramadan nanti, semua sekarang orang kita sendiri dah mula masuk pasaran atas Facebook Marketplace, ataupun ekonomi yang saya panggil ekonomi PM tepi atas Instagram. Banyak yang buat iklan macam tu. Betul. Jadi ini sangat menggalakkan bahawa orang kita dah mula confident pakai secara kreatif, tapi mula mencabar dogma-dogma atau tradisi bisnes yang lama. Okey, kita ketepikan mungkin kita melihat penyedia perkhidmatan platform digital seperti Lazada, Shopee atau Alibaba, kerana kita tahu mereka mempunyai kapasiti ataupun kita kata kemampuan yang besar untuk menyediakan perkhidmatan secara digital itu. Tetapi kita memfokuskan kepada mereka yang berada dalam sektor kecil dan sederhana ataupun usahawan mikro, yang mana mungkin sebelum ini perniagaan secara fizikal banyak bergantung sepenuhnya oleh mereka. Jadi bagaimana sebenarnya ekonomi digital ini satu platform yang terbaik untuk mereka menjalankan perniagaan dalam tempoh kita mendepani wabak COVID-19. Yang kedua, keuntungan itu juga dijanjikan melalui ekonomi digital ini, Datuk. Ya, itu satu soalan yang sangat baik, Ismail. Kerana bagi pihak MDEC, kita dah mula dalam perjalanan ini sekitar 2015. Kalau kita bayangkan daripada segi akademik ataupun memang theoretical, kita mungkin bayangkan bila satu perusahaan tu nak menjual produk atau servis, dia terus kena masuk Lazada, kena masuk Shopee, kena masuk Alibaba. Tetapi bila kita lihat daripada segi praktikal dan daripada pengalaman kita sendiri daripada MDEC, orang ramai mungkin tak perlu sampai masuk platform-platform yang gegasi sebegitu. Antara inisiatif-inisiatif di MDEC, kita pun ada mula pada tahun 2016-2017 kita mula mereka konsep pusat e-dagang setempat. Iaitu yang mungkin kalau kita duduk kat KL ni, kita boleh masuk Lazada, boleh senang kita nak masuk dalam supply chain dia, ya, rantaian pembekalan. Tapi kalau kita duduk dekat Bentong, kalau kita duduk dekat Besut, ya, atau lebih utara di Terengganu atau Kelantan, kita bagi pihak MDEC sedar bahawa kita harus menyediakan satu lokasi fizikal, ya, untuk orang ramai datang membelajar dan mengambil balik pelajaran itu dan apply dekat rumah, ataupun mula dengan akses di komputer di rumah. Tapi saya pun faham sekarang dalam situasi kondisi PKP ini, bagaimanakah orang ramai
perusahaan mikro dan kecil sederhana IKS, bagaimana mereka nak menumpukan perhatian pada digital. Jadi pada masa ini pun ialah kita baru 3 minggu dalam PKP ini, pihak kita di MDEC kerap bekerja setiap hari untuk memikirkan bagaimana kita nak deliver, nak membuka akses dan konten yang kita sudah membangunkan selama 2-3 tahun ini atas talian. Supaya orang ramai tak perlu datang ke pedas atau pusat e-dagang setempat itu, tapi boleh mengambil manfaat secara lebih cepat dan atas talian. Okey, apa yang disediakan oleh MDEC itu mungkin boleh kita sama-sama perincikan sebentar saja lagi. COVID-19 sedang melanda negara kita. Tapi ada lagi yang main-main. Dinasihatkan untuk sentiasa berada dalam rumah. Kami menyarankan masyarakat yang ada di dalam bilik ini untuk menjarakkan diri dengan jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama segera menurunkan obat untuk penyakit ini. Amin. Salam untuk semua teman-teman di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam bicara nanti pada malam ini sudah tentu ruangan yang disediakan pada malam ini tepat untuk kita menggambarkan bagaimana situasi yang boleh dilalui oleh Makcik Kia, Madam Lee ataupun Mikolog Haji Saleh, yang mana ekonomi digital ini pada malam ini kita banyak memberi penumpuan kepada usahawan mikro dan juga perusahaan kecil dan sederhana. Jadi sudah tentunya bersama dengan kita pada malam ini, sekali lagi saya nyatakan saya amat bersahati untuk bersama dengan beliau kerana hasrat oleh MDEC sendiri adalah untuk membangunkan peniaga-peniaga kecil dan sederhana ini supaya boleh melibatkan secara langsung dengan ekonomi digital. Datuk, kalau kita melihatkan kepada penumpuan MDEC sendiri, seperti mana disebutkan oleh Datuk tadi, ada beberapa inisiatif dan juga kita kata pusat sehenti yang disediakan oleh MDEC bagi memastikan agar ketercapaian dan juga akses terhadap inisiatif MDEC itu dapat direalisasikan. Mungkin Datuk boleh perincikan tentang hasrat dan juga inisiatif MDEC itu, Datuk. Ya, jadi kita tak ada satu program yang one size fits all yang mungkin direka untuk semua orang. Kita lihat daripada segmen-segmen perusahaan tertentu. Jadi untuk perusahaan mikro kita faham untuk mereka ni dia hidup like apa yang boleh jual pada hari ini itulah cash yang dia nak dalam poket dia hari ini. Kita mula satu inisiatif di Langkawi tahun lepas, 100 Go Digital. Jadi daripada pengalaman tu kita faham amatlah penting untuk perusahaan ini bila dijual pada waktu yang sama itulah duit tu kena masuk akaun atau dapatkan cash secara tunai. Tapi pada masa yang sama kita lihat
penggunaan e-wallet sekarang memang sangat menggalakkan. Kalau ramai antara kita yang ada Boost, yang ada Touch and Go, yang ada Big Pay, jadi lebih senang untuk perusahaan. Jadi kalau Ismail, saya beli daripada Ismail, dan Ismail ambil bayaran saya dalam menggunakan, for example, Touch and Go. Bila Ismail sebagai seorang perusaha pergi ke pasar untuk membeli bekalan untuk esok, kalau Ismail boleh pakai terus Touch and Go itu seumpama sama juga dengan tunai. Jadi kita dapat bayangkan kalau banyak perusahaan mikro mengambil kesempatan untuk mengguna platform ni sekarang, bukan saja cepat tapi dia very smooth ya, untuk semualah transaksi dalam ekonomi digital. Sudah tentu kalau kita bercerita tentang transaksi digital itu, rekod keuangan itu akan lebih mudah untuk dikesan ataupun untuk dipastikan, kita kata, perjalanan akaun keuangan dan juga perniagaan itu. Tetapi persoalannya, Datuk, ada juga yang menyatakan bahawasanya ekonomi digital ini amat berkesan apabila pembelian terus, contohnya daripada pembekal kepada, kita kata, peniaga akhir ataupun pengusaha kecil dan sederhana itu, yang akan menafikan terus, kita kata, peranan orang tengah. Mungkin dalam hal ini akan berlaku, kita kata, rundingan harga yang tinggi antara orang tengah, pembekal dan juga peniaga. Jadi adakah ekonomi digital ini memungkinkan untuk urusan yang akan menguntungkan sama ada pembekal, peniaga dan juga pengguna sendiri, Datuk? Ya, tentu sekali, kerana mungkin untuk pada masa ini kita bayangkan apakah situasi ekonomi selepas wabak COVID ya. Kita ambil mungkin satu contoh daripada mungkin industri pelancongan. Saya dapat tahu bahawa ada di luar bandar, di area di kawasan seperti Pahang, Perak dan semua, kalau satu perusahaan mikro itu membawa, katakanlah, lori atau van untuk pelancong, dia dapat upah RM10 untuk setiap pelancong sehari. Tapi pada masa yang sama, middleman tu dia jual melalui agensi pelancongan, dia jual package yang sama untuk $70 Singapura. Jadi apa yang jadi pada perbezaan tu? Siapa yang dapat? Yang banyak makan ni orang tengah. Jadi bila kita pakai platform digital ni, seperti Ismail kata, penjual boleh mendapat lebih, pengguna boleh membeli dengan lebih mudah dan lebih murah. Jadi efisiensi dalam ekonomi itu lebih tinggi, dan saya menyarankan bahawa ini amatlah penting untuk kita selepas period COVID ini, untuk kita memulihkan ekonomi. Jangan biarkan platform-platform offline yang menjualkan perkhidmatan dan barang kita secara langsung, kita pakailah platform-platform digital yang sedia ada, sebab pasaran itu semua dalam pencapaian kita sendiri, dan boleh dipasarkan pada masa yang sama. Dan sudah semestinya hasrat kerajaan untuk menjadikan masyarakat tanpa tunai atau cashless society ini dapat direalisasikan. Ini bukan sahaja melibatkan, kita kata, komitmen oleh para pengguna, tetapi juga melibatkan dokongan dan juga sokongan oleh peniaga, kita kata pembekal dan juga mungkin kita kata pemain-pemain dalam industri perniagaan PKS dan juga mikro. Jadi bagaimana Datuk melihat jangkaannya? Adakah untuk kita mewujudkan cashless society ini dalam masa berapa tahun kita boleh sekurang-kurangnya 90% masyarakat menggunakan transaksi dalam talian ini, Datuk? Pada pendapat saya, situasi ekonomi selepas COVID ini, kita tak akan balik pada 100% macam biasa. Saya bayangkan untuk kebanyakan bisnes yang kecil dan mikro, yang paling utama ialah bagaimana mereka boleh dapat aliran tunai yang paling cepat. Dan ini antara faktor-faktor yang terbesar untuk menentukan apa fasiliti, apa perkhidmatan yang mereka akan guna. Jadi bila perkhidmatan itu, kita tak payah pergi bank nak pergi fikirkan, kita tak payah sign up, semua boleh pakai atas telefon. Saya yakin bahawa perkhidmatan atas talian atau digital ni antara yang pertama, yang awal mereka akan gunakan. Yang penting sekarang, apabila orang ramai di rumah, orang kita di rumah, kita harus meningkatkan keyakinan mereka untuk menceburi bidang ini, bidang digital ini. Dan ialah seperti yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah mengumumkan, kita harus melihat
waktu di bawah PKP ini sebagai satu yang positif. Kita semua faham bahawa bisnes merosot, bisnes memang berhenti terus. Tapi dalam masa ini kerajaan menyediakan banyak sokongan untuk orang di rumah, untuk bisnes-bisnes yang kecil. Ya. So baik kita ambil masa ini untuk menumpukan perhatian, belajar some of the sistem atau servis atau perkhidmatan yang sedia ada daripada atas talian atau digital. Okey. Datuk menyatakan bahawasanya dalam tempoh PKP ini kebanyakan perniagaan itu terhenti secara total ataupun ada yang separuh saja perniagaan itu masih berlangsung. Ini mungkin disebabkan oleh aktiviti interaksi manusia yang berhenti untuk pergi ke kedai-kedai fizikal dan juga tidak keluar untuk membeli belah dan sebagainya. Mungkin ada atas faktor-faktor penghadan pergerakan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini adakah kita melihat perniagaan kali ini sudah boleh mula untuk merencana supaya perniagaan itu boleh merancangkan aktiviti dengan menggalakkan manusia untuk terus berbelanja melalui rangsangan ekonomi digital dan juga melalui transaksi dalam talian ini. Ya, tentu sekali. Kalau kita ambil contoh macam kita pergi ke pasar hari ini, mungkin nak cari beras, nak cari roti pun susah. Jadi convenience ya atau kesenangan, kemudahan yang boleh dicapai atas platform digital ni, mungkin itu yang akan membuat orang ramai pakai perkhidmatan ni. Tapi yang kita sedar juga bahawa ada perbezaan antara situasi di bandar dan di luar bandar. Di luar bandar mungkin infrastruktur dia lain. Betul. Jadi saya pun sebenarnya saya amat melihat dengan teliti situasi apa yang akan jadi dalam masa sebulan ni. Bila kita masuk dalam fasa bila orang nak jual beli dalam suasana e-bazar atau e-business dalam waktu Ramadan ni. Saya yakin bahawa orang kita akan kreatif. Dia akan fikir macam mana nak, bila saya nak jual tu siapa yang nak bawa. Dan Pos Malaysia pun, Pos Malaysia, Grab, Foodpanda, mereka semua melihat ni sebagai satu peluang untuk meluaskan pasaran mereka, meluaskan perkhidmatan mereka. Jadi insya-Allah kalau kita semua bekerjasama membuka akses pada orang ramai pada PKS, terutama sekali mikro, ramai yang akan dapat manfaat daripada ini. Okey. Dalam kita merealisasikan transaksi secara dalam talian atau ekonomi digital ini, sudah tentu penghantaran barang-barang secara fizikal itu mesti dilakukan oleh satu pihak yang akan menghantar, contohnya kurier ataupun penghantar barangan makanan dan sebagainya. Ini memerlukan tuntutan dan juga kita perlu menakuni kapasiti bilangan penghantar-penghantar barangan ini dalam jumlah yang banyak. Jadi adakah apabila kita menyediakan platform ekonomi digital, platform pembangunan aplikasi digital, bagaimana pula dengan proses penghantaran itu? Adakah perlu seiring dan selari dengan kapasiti dan keperluan transaksi dalam talian itu, Datuk? Ya, memang daripada segi atau bidang logistik ni amat penting. Sebab bila kita nak jual beli ni memang senang, tapi lepas saya dah bayar, saya ialah mungkin perangai orang sekarang sebab semua sudah instant kan. Kita buka Facebook, Instagram semua instant. Nak tengok TV tak payah tunggu masa lagi, boleh sambung dekat YouTube. Jadi logistik itu main peranan yang amat besar. Dan saya sangat kagum dengan banyak usaha yang dilanjutkan oleh pihak seperti yang saya katakan Pos Malaysia, Grab. Mereka sangat kreatif lah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi orang kita sekarang. Jadi saya menyarankan bahawa kita support mereka, dan daripada pihak kerajaan juga, daripada stimulus pertama ya, PRE pertama, kerajaan telah menyediakan 10 juta ringgit untuk memberi subsidi untuk e-commerce delivery. Jadi itu antara pelbagai inisiatif di bawah PRE yang pihak MDEX sekarang tengah menyalurkan kepada mikro SME. Okey, pelbagai lagi inisiatif yang akan kita perincikan bersama sepunya seketika nanti bersama dengan kita untuk bercakap lebih lanjut tentang ekonomi digital manfaat untuk semua dalam Bicara Naratif. Pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat bagi manfaat individu.
Isi rumah berpendapatan kurang RM4,000 akan menerima RM1,600 dan yang berpendapatan lebih RM4,000 sehingga RM8,000 akan menerima RM1,000. RM200 akan diberikan kepada penuntut IPT di seluruh negara dan RM500 untuk pesara awam. Bagi individu bujang berpendapatan kurang daripada RM2,000 akan menerima RM800, manakala yang berpendapatan lebih daripada RM2,000 akan menerima RM500. Bagi penjawat awam, mereka akan menerima RM500 iaitu grade 56 ke bawah dan kontrak. Pemandu teksi dan e-hailing pula masing-masing akan menerima RM600 dan RM500. Semua pembayaran akan dibuat secara one-off bermula April 2020. Baik, dalam kita mengambil aspirasi Perutusan Khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, we are living the new normal, mahu atau tidak, ataupun suka ataupun tidak, kita perlu melalui satu fasa baru dalam penghidupan kita yang mana kita perlu melihat corak dan juga transaksi perniagaan itu sudah berubah dan mungkin tidak lagi sama seperti sebelum ini. Bukan berubah untuk perkara yang lebih buruk, tetapi berubah untuk perkara yang lebih baik dan juga untuk kebaikan manusia secara sejagat. Jadi ekonomi digital, manfaat untuk semua ini dianggap sebagai satu platform yang lebih baik untuk memungkinkan agar kita menjaga kesihatan awam di samping aktiviti ekonomi itu tidak berubah ataupun tidak terjejas. Datuk, tadi kita tinggalkan persoalan tentang kita melihat ekonomi digital ini satu platform yang terbaik. Banyak pihak boleh mengambil peluang daripada manfaat yang ditawarkan melalui ekonomi digital ini. Tetapi persoalannya bagaimana dalam hal ini pihak-pihak yang bertanggungjawab khususnya MDEC sendiri membawa dan juga memberikan rangsangan kepada pihak PKS ini dalam memastikan agar mereka pertama bersedia, mempunyai kapasiti dan juga mempunyai kebolehan serta jaminan dalam memanfaatkan ekonomi digital ini, Datuk. Ya, kita amat lama dalam bidang ICT atau digital ini. Dan dalam perjalanan itu kita pun faham apa yang diperlukan, apa yang realistik untuk bisnes ni, kerana tak ada bisnes di Malaysia yang mampu untuk menunggu 2-3 tahun untuk nampak impact. Okey. Jadi dan seperti saya kata tadi, perangai orang kita pun pada generasi ini semua nak cepat. Jadi kita pun telah menyediakan platform seperti di layar web Go E-commerce. Ya, di bawah MDEC, kalau kita pergi mdec.my, kita akan nampak satu link tu untuk Go E-commerce. Di Go E-commerce semua ada. Bagaimana nak mula untuk membuka pasaran online, bagaimana nak menceburi platform-platform yang sedia ada, bagaimana nak menulis copy dan digital marketing. Jadi semua sekarang macam self-service. Kita boleh pergi sana sendiri, kita belajar dalam tempo dan tunang sendiri. Okey. So, saya galakkan orang ramai pergi dan join program-program seperti Go E-commerce. Sebenarnya Go E-commerce ni kita mengilhamkan selepas kita dah mula program e-usahawan. E-usahawan ni kita dah lebih daripada 330,000 orang kita di Malaysia masuk program dengan MDEC untuk belajar bagaimana untuk
memasar atau online marketing. Dan seperti saya kata tadi, daripada segi akademik mungkin kita nak belajar semua, tapi daripada segi praktikal, kadang-kadang benda tu yang langkah pertama tu pun dah cukup. Jadi mereka dah boleh belajar macam mana nak jual beli secara atas talian. Okey. Dalam kita mengguna pakai e-wallet ataupun e-dompet ini, e-dompet itu kita perlu melihatnya sebagai satu currency ataupun sebagai satu mata wang, yang mana kejayaan negara China sendiri menggunakan sepenuhnya digital ekonomi itu apabila mereka menggunakan WeChat Pay. Makanya ada satu corak pembayaran saja untuk menjayakan keseluruhan cara dan juga mod pembayaran untuk semua urusan perniagaan. Tetapi adakah dengan kita melihat kelahiran pembangun-pembangun aplikasi untuk e-dompet yang semakin banyak di Malaysia, yang seperti cendawan tumbuh selepas hujan ini, memungkinkan persaingan yang sihat ataupun boleh menjadi satu masalah juga untuk urusan pembayaran kerana begitu banyak currency yang diperdagangkan di pasaran ataupun di bidang perniagaan ini, Datuk? Kalau kita kaji balik ya dalam sejarah yang dekat ni dalam untuk China ya, daripada industri e-wallet ni, sebenarnya mereka mungkin 7-8 tahun ke belakang sama juga dengan kita. Tadi Ismail kata macam cendawan. Memang kita pun banyak e-wallet kat Malaysia. Tapi saya pun juga yakin kondisi kita di Malaysia lain daripada dekat China. Kalau dekat China dia ada 1.7 bilion orang. Kita pasaran kecil. Kita pun harus peka bahawa pasaran mungkin jangka masa yang panjang ataupun dalam 1-2 tahun ni, pasaran kita ialah pasaran ASEAN. Jadi kita lebih baik menumpukan effort kita, ya, tumpuan kita untuk menjayakan salah satu atau dua atau tiga e-wallet lokal kita. Mungkin kalau kita lihat sekarang, Touch and Go, Boost dengan BankPay antara persaingan yang 1, 2, 3 dalam market. Saya yakin bahawa peluang yang lebih besar untuk mereka ialah kita sebagai Malaysia mengeksportkan fasiliti atau sistem e-wallet supaya orang kita boleh jual beli bukan saja di Malaysia, bila kita keluar ke negara lain di Asia Tenggara, itulah peluang yang lebih besar. Jadi that has to start locally. Kita harus mula di sini, kita harus secara agresif menggalakkan orang ramai mengguna e-wallet. Kalau di China mungkin mereka mula dengan beribu e-wallet, tapi selepas dah lama-lama ada banyak merger, ada banyak gabungan, ya, dia at the end kita ada WeChat Pay dengan Alipay lah. Tapi kita pun akan sampai pada situasi yang sama dalam jangka panjang ini. Okey. Datuk bercerita tentang sistem dan juga situasinya itu. Mungkin kita bandingkan situasi peniaga mikro dan juga PKS ini, situasi mereka dengan penyedia perkhidmatan digital yang besar itu tidak sama. Kerana kalau nak menggunakan sistem pembangunan aplikasi dalam talian ini, mereka perlulah mahir tentang sistem itu. Mereka perlulah dididik tentang sistem itu dan mereka perlu ada, kita kata, pemantauan yang rapi terhadap sistem itu. Dan ini banyak memberikan, kita kata, kesan yang mungkin akan menyukarkan sedikit pemilik usahawan mikro dan juga PKS itu. Jadi bagaimana untuk kita melihat dalam hal ini institusi kerajaan ataupun institusi penyedia pembangunan aplikasi itu boleh menjadi pemudah cara untuk usahawan mikro dan PKS ini dalam memanfaatkan sepenuhnya aplikasi yang ditawarkan? Ya, seperti saya mula tadi, bila kita saya katakan pada permulaan tadi, bila kita dengar digital economy, kita ingat benda ni rumit. Sama juga dengan perkhidmatan atas talian ni. Bila kita dengar benda tu agak rumit, tapi sebenarnya kita takut bukan sebenarnya sebab dia rumit, sebab dia asing, dia baru. Jadi tak ada cara lain. Cara yang paling bagus untuk kita mencuburi benda ni, cuba saja. Dalam masa ni ialah bila kita duduk kat rumah, belilah, jual dan belilah atas Facebook Marketplace. Tak payah pun mula dengan buka akaun merchant di atas Lazada. Jual dia atas Facebook Marketplace. Pakai perkhidmatan seperti Lalamove atau Grab untuk hantar daripada, kalau you yang jual, hantar pada pelanggan pakai benda tu. Kita akan sedar bahawa benda ni sebenarnya senang. Ya. Isteri saya sendiri, dia baru mula buat bisnes kecil untuk cookies, dia buat baking. Pada mulanya memang semua ni agak challenging, ya, menakutkan. Tapi bila dia buat one step at a time, alhamdulillah sekarang dia pakai pasaran atas Instagram saja. Lepas tu bila nak hantar tu, hari-hari lah ada budak daripada Grab Food ataupun Lalamove dekat rumah saya, dia pergi pick up cookies ni, dan alhamdulillah kita sebab dia menceburi tu, kita alhamdulillah dalam satu situasi di mana PKP ni walaupun restriktif,
atau mengekatkan kehidupan kita, tapi alhamdulillah kerana ada platform-platform digital ini, the burden kita kecilkan. Jadi impak dia bukan kata tak negatif, tapi tak seteruk yang mungkin. Okey, dan sudah pasti apabila kita beralih daripada perniagaan secara fizikal dan juga dalam talian ini, kebolehpercayaan pengguna ataupun pembeli itu perlu diberikan perhatian atau keutamaan. Pertama sekali, kalau penjualan barangan makanan, rasa, kualiti dan juga kebersihan itu perlu diberikan perhatian. Kalau penghantaran barangan, kita mesti memastikan agar barangan itu dihantar dan juga sampai dalam keadaan seperti yang diiklankan. Jadi kita banyak mendengar keluhan peniaga ataupun pengguna, apa yang dipaparkan dan iklan itu tidak seperti apa yang sampai di rumah. Jadi ini banyak menimbulkan, kita kata, polemik ataupun kesan negatif terhadap perniagaan itu sendiri. Jadi bagaimana kita melihat dalam usaha kita memberikan impak kepada PKS dan juga ekonomi digital, perkara-perkara seperti kualiti itu perlu diberikan perhatian yang lebih menyeluruh. Ya, sama saja dengan kalau bisnes-bisnes yang offline atau tradisional. Bila you buka restoran, mesti ada penguat kuasa supaya kita boleh bagi jaminan. Ini antara isu-isu yang sangat penting buat MDEC sekarang. Kalau kita lihat yang akan datang e-bazar ni, kalau kita biar je orang ramai jual beli tanpa memantau langsung, risiko agak tinggi supaya katakanlah mungkin food poisoning ataupun hygiene atau sanitization makanan tu tak ikut pada standard. Jadi ini diberi tumpuan daripada MOH dan juga kerajaan tempatan. Dan saya sangat menggalakkan, it's very encouraging kerana mereka mengambil situasi ini dengan sangat serius. Supaya seperti Ismail katakan, pembeli itu boleh disyorkan bahawa kualiti dan kondisi makanan itu ada ikut standard yang diperlukanlah. Dan itu juga kita perlu melihat kepada penerapan standard itu sendiri, kerana kalau boleh kita nilai, kalau menghantar barangan yang tidak ada tarikh luputnya itu mungkin boleh kita tutup sebelah mata dari segi mungkin kelewatan penghantaran atau sebagainya. Bukanlah kita nak kata masyarakat kita ni terlalu mendesak, tetapi dari segi perkara-perkara yang bersifat penting seperti makanan, bahan-bahan mentah, bahan-bahan basah dan sebagainya, tidak boleh tidak, kena segera dan kena ada unsur-unsur urgensinya itu. Jadi bagaimana kita nak memastikan agar peniaga ini perlu mengambil peduli dan mengambil kira tentang unsur-unsur urgensi ataupun kesegeraan bagi makanan ataupun barangan yang dihantar. Ya, walaupun saya katakan pada pendahuluan tadi, bisnes digital ni dia luas dan terbuka untuk semua, tapi kita pun kena faham bila you trade atau jual beli atas pasaran yang terbuka, sama juga di sebaliknya. Kalau servis dan kualiti benda yang dijual tidak bagus, memang tak akan tahan lama dalam pasaran. Itu kita boleh nampak dengan secara sangat clear, sangat jelas. Ya. Banyak produk yang mungkin tak tahulah niat mereka bila mereka berniaga, tetapi mereka tak tahan lama. Yang kita apa yang tentu yang kita telah melihat, perusahaan yang menjaga jenama, kualiti dan standard mereka sendiri, itulah yang akan bertahan dalam pasaran. Okey, dan mungkin kegusaran bagi para pengguna juga ataupun pembeli di luar sana tentang penipuan dalam talian ini, yang banyak kes yang dilaporkan saban hari dan juga banyak yang telah pun diberikan perhatian. Cumanya untuk kita mengelakkan, kita kata, false advertisement, penipuan dalam talian. Ada yang mengambil deposit dahulu, kemudian hilang entah ke mana. Jadi ini yang perlu kita selesaikan dalam usaha kita membangunkan ekonomi digital yang harmoni dan juga terjamin. Jadi adakah dalam hal ini MDEC juga mengambil serius akan perkara ini dalam kita memulakan inisiatif untuk memastikan ekonomi digital ini mengambil alih ekonomi secara fizikal? Ya, kalau kita lihat daripada momentum dalam pasaran sekarang, kebanyakan kita ambil contoh macam program kita e-usahawan. Mungkin pada mulanya mereka menjual beli secara unofficial, ya, secara tidak rasmi. Tapi selepas berapa bulan atau mungkin setengah tahun atau sepenggal, mereka lebih confident dan lebih yakin
termasuk pasaran seperti Shopee atau Lazada ni semua, tentu sekali mereka kena ikut standard yang dia perlu. Itu satu manfaat untuk pelanggan kerana pelanggan pada masa itu kita tak transfer lagi daripada akaun saya pada akaun perniagaan Ismail. Kita beli atas Shopee punya payment system e-wallet atau FPX. Jadi pengesyoran itu lebih tinggi. Dan saya lihat mungkin itu momentum dan trend ya pengisian yang akan datang. Okey, Datuk, mungkin ada juga yang menimbulkan persoalan tentang kalau kita nak membeli belah secara tradisional ini, kalau kita pergi satu pasaraya contohnya, kita nak membeli barang makanan, perabot, pakaian ataupun barangan kesihatan dan juga barangan-barangan lain disekalikan. Tetapi dalam ekonomi digital atau penghantaran secara dalam talian ini, setiap satu jenis kategori barangan itu dikenakan kos penghantaran. Jadi itu dah menimbulkan, kita kata sedikit lebih banyak kosnya untuk barangan yang berbeza dan juga penghantaran yang berbeza itu. Jadi mungkin masyarakat lebih gemar ataupun lebih cenderung untuk tak apalah kita pergi ke satu pasaraya, beli ke semuanya dan kita bawa balik, berbanding nak pesan satu ikut kategori. Jadi di manakah kemudahan dan juga kesenangan yang dijanjikan dalam ekonomi digital ini untuk memungkinkan ia lebih efektif berbanding corak perniagaan sebelumnya? Ya, kalau kita lihat daripada segi pemudahan, kita boleh mungkin mempertimbangkan daripada dua segi. Satu daripada segi kos atau harga. Walaupun mungkin kita nak beli 10 benda tu, kita bayar 10 kali untuk penghantaran, tapi sebab running cost atau fixed cost untuk bisnes atas talian atau online itu lebih rendah, produk itu mungkin di pasaran offline atau tradisional mungkin RM10, tapi bila dia jual secara online, mereka jual RM4 atau RM5. Jadi kos perkhidmatan delivery itu mungkin selepas itu difaktorkan masih jauh lebih murah. Kedua ialah kemudahan daripada segi apa kalau saya nak beli 10 benda ni, bukan 10 kali saya kena masuk data ni semua. Jadi sekarang kita ada pada satu tahap di mana ada banyak pasaran tu, mungkin kita beli daripada 10 kedai, tapi experience dia ya, sebagai customer kita hanya beli daripada satu platform. Platform itu akan dia akan menyediakan perkhidmatan di mana 10 barang ini disediakan dan dihantar sekali dan kita bayar sekali atas satu platform. Itu antara evolusi yang kita nampak dalam pasaran atau digital platform ni sekarang, marketplace ni sekarang. Maknanya penghantaran secara pukal itu mungkin lebih efisien dan juga lebih memberikan sedikit kelegaan kepada para pengguna. Kita berbalik kepada MDEC, Datuk, ataupun disebut sebagai Perbadan Ekonomi Digital Malaysia. Dalam kita bukan sahaja mendepani wabak COVID-19, tetapi untuk kita memberikan janji tentang ekonomi digital yang lebih efektif ini, apakah yang boleh direalisasikan oleh MDEC dalam melihat pemudah cara kepada kerajaan dan juga melaksanakan dasar-dasar dan juga inisiatif yang digagaskan oleh kerajaan? Ya, antara isu-isu yang paling tinggi lah, prioriti untuk kita dalam isu wabak COVID ini, bagaimana kita nak menyesuaikan perkhidmatan tak kira kerajaan ataupun swasta supaya dia lebih senang, akses dia lebih meluas dan lebih senang untuk orang ramai. Tetapi kalau kita lihat dalam jangka masa yang panjang, apakah yang akan menukar trajectory ya, atau kadar pertumbuhan kita, itu adalah tergantung pada data. Polisi atau dasar untuk data sharing itu amat penting. Kalau itu ada, mungkin kita boleh beli 10 barang atas 10 platform tapi masuk pesanan sekali saja. Itu antara benda yang kita boleh ilhamkan atau realisasikan kalau data itu dikira bukan saja sebagai pengisian atas internet, tapi sebagai satu komoditi, currency dan pemboleh daya untuk banyak bisnes-bisnes ini melangkah ke hadapan.
Okey, dan kita juga sudah pasti kita akur dan juga patuh kepada hasrat oleh Kementerian Kesihatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melihat mungkin dalam tempoh 6 bulan hingga 1 tahun ini aktiviti manusia secara interaksinya itu mungkin perlu dikurangkan atau ditiadakan langsung. Jadi adakah ini peluang terbaik untuk penyedia-penyedia perkhidmatan pasaraya ataupun penyedia perkhidmatan perniagaan ini untuk mula membangunkan aplikasi ataupun mula untuk beralih ke arah perniagaan secara digital dan juga untuk memastikan produk mereka itu dilabelkan sebagai ekonomi digital? Ya, itu satu tumpuan yang sangat tepat pada masa ini. Ya, kita harus faham bahawa MCO ni atau PKP ni kita baru berjalan selama sebulan. Pada masa ini banyak bisnes, mungkin pasaraya, mungkin pembekal yang sekarang tengah memfikir bagaimana mereka harus pivot atau dalam istilah dalam industri startup kita panggil dia pivot. Di luar negara kita ada juga contoh sebelum wabak lah, mungkin pasaraya pakai sistem untuk pesan tapi you tak payah ambil barang sendiri, you ambil daripada screen, scan QR. Ini telah dijayakan di Korea, di UK, dan bayaran secara serta-merta dan pelanggan hanya ke kaunter untuk ambil beg semua dan boleh balik. Ini antara aplikasi-aplikasi yang kita boleh mempertimbangkan dalam situasi selepas COVID, selepas PKP, kerana menjaga jarak itu atau social distancing itu agaklah realitinya ini benda yang sangat penting untuk jangka masa yang 6, 9 atau 12 bulan ke depan. Okey, baik, terima kasih Datuk atas perkongsian sebentar tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga amat besar hati kepada Datuk Fazli Shah, Ketua Pegawai Strategi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC, dan insya-Allah kalau boleh kita melihat kepada usaha yang dilakukan oleh MDEC, kita harapkan kita sama-sama mendepani dan juga berganding bahu dalam kita mendepani wabak COVID-19 ini, di samping kita mengukuhkan institusi perniagaan kita. Dan saya teringat seorang ahli falsafah pernah berkata, normal itu dikira kepada pembudayaan masyarakat pada waktu tertentu dan pada ketika itu. Maka the new normal yang akan kita jalani dan kita hidupi selepas ini adalah pelaksanaan ekonomi digital yang dihasratkan dan juga dibangunkan oleh kerajaan berbanding pelaksanaan perniagaan seperti sebelum ini. Terima kasih sekali lagi Datuk kerana bersama dengan kami, dan insya-Allah kita akan bawakan perkembangan bersama dengan anda dalam bicara naratif. Banyak lagi isu-isu yang akan kita kupas dan juga kita analisis. Sudah semestinya esok kita akan berbicara tentang industri makanan, bagaimana ia boleh menjamin sedikit kelegaan, dan juga satu perkara yang cukup baik untuk kita tamsilkan bersama dengan masyarakat adalah tentang industri makanan itu. Persoalan tentang adakah mencukupi ataupun adakah mampu untuk menampung keperluan masyarakat secara keseluruhannya, itu yang akan perlu kita tekuni dan kita akan takuni bersama semuanya esok dalam bicara naratif. Sudah semestinya pada pukul 9 malam. Baik, kita tinggalkan anda, teruskan siaran anda bersama kami di RTM, jenama media yang paling dipercayai. Saya akan tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan salam.